Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Disclosure bersama dengan saya Saidi Nur Azam. Orang luar boleh kenal saya sebagai novelis seram dan juga seorang pelukis bebas, tapi saya lebih dekat dengan alam mistik. Saya ingin berkongsi sedikit cerita kat sini. Mungkin saya ingin berkongsi tentang asal-usul ataupun fakta mengenai makhluk-makhluk halus di negara kita, seperti Pontianak, seperti pocong, langsui dan segalanya. Tapi waktu ini saya akan berkongsi cerita tentang hantu raya. Okey, semua kan dah tahu hantu raya ini merupakan jin. Jin yang diambil sebagai orang kata khadam untuk melaksanakan tugas-tugas dia. Kadang-kadang tu orang membela jin ni, lebih senang kita panggil hantu raya lah kan. Hantu raya dia popular sikit. Hantu raya ni orang ambil dia untuk menjaga kebun, menjaga rumah. Kadang-kadang tu melakukan pekerja-pekerja berat. Di kampung arwah datuk saya di Raub Pahang, selalu sangat berlaku peristiwa-peristiwa seperti kata makhluk besar berbulu mengganggu orang kampung. Arwah ayah saya dahulu pernah bekerja di Raub sebagai guru sambilan. Dia pernah mengalami kisah hantu raya ni. Sebelum saya bercerita tentang pengalaman arwah ayah saya, mari saya terangkan sedikit sifat dan juga kedudukan ataupun bentuk hantu raya ini macam mana. Ada yang mengatakan hantu raya ni bertubuh kurus, tinggi, hitam semua kan. Tapi yang betul-betulnya hantu raya merupakan sejenis jin yang boleh dikatakan sebagai jin perang oleh zaman-zaman dahulu. Jin ini ditugaskan menjaga dan juga memberi amanah kepada dia untuk menjadi khadam yang menjaga keseluruhan tanah, kebun, rumah dan juga keluarga. Tapi biasanya jin ni, sejahat-jahat jin, kita tak boleh nak percaya sangat kan, jin ni memang jahat. Hantu raya ni pula, bentuk dia seperti yang diceritakan oleh arwah ayah saya, sebab dia sendiri berhadapan depan-depan mata dia orang berlawan. Seperti arwah ayah saya, hantu raya dia, mata dia tu sebesar penumbuk manusia. Bola mata dia merah-merah menyala, bertaring seperti babi, sumbing ke atas dan ke bawah, berbulu, dan ketinggian dia mencecah 8 hingga 10 kaki. Itu yang diceritakan lah. Sebab arwah ayah saya ni, dia seorang yang pengamal agama, boleh dikatakan sebagai ustaz lah juga. Dia juga belajar dengan ilmu silat. Dalam satu kejadian di Raub Pahang, satu kisah yang gempar juga di Raub, kisah orang kampung mengatakan ada gangguan dari makhluk berbulu besar, yakni hantu raya lah. Makhluk itu mengganggu dari rumah ke rumah, dan orang kata dipecah masuk ikut dapur, makan nasi, periuk belanga semua habis. Kisah ini sehinggalah tercetusnya sampai ke telinga arwah ayah saya dan juga rakan dia, Cikgu Arifin, bukan nama sebenar. Cikgu Arifin orang Melaka. Dia duduk satu quarters dengan ayah saya di Raub. Dia pun mencabarlah. Dia kata, hantu ni tak jumpa lagi dengan aku. Dia cakap macam tu. Cakap besar lah orang kata. Dia kata dia tak jumpa lagi dengan aku. Kalau jumpa dengan aku, memang aku akan teruk berkacat ajar dia. Dia cakap macam tu. Arwah ayah saya hanya diam. Dia kata kalau boleh dicakap perlahan, dia kata kalau boleh janganlah orang kata mencabar makhluk ni. Kita tak tahu kan. And then sampai malam tu, arwah ayah saya duduk rumah quarters berjiran dengan Cikgu Arifin. Malam tu, malam yang dikatakan malam hangat, arwah ayah saya tak mampu nak lelapkan mata. Dia berjaga dan dia seperti biasa
Dia membaca-baca Al-Quran untuk tenangkan fikiran dia. Dan pada ketika dia sedang khusyuk membaca Al-Quran tu, dia terdengar suara seperti orang mengerang kesakitan. Semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Dia diam. Dia bercerita kat saya, dia diam, dia dengar kata suara tu datang dari kuartus sebelah, yakni tempat tinggal Cikgu Arifin. Dia dah rasa semacam. Dia serbu ke kuartus tu, dia terdengar lagi suara Cikgu Arifin seperti meminta tolong. Tetapi cara minta tolong tu macam payah nak bernafas. Dia tanpa fikir panjang, dia pecah pintu dan dia masuk dalam rumah tu. Betapa terkejutnya dia. Masuk jejak kaki saja dalam rumah tu, seluruh tubuh dia meremang, kasar, berbau najis. Dia kata rumah tu berbau najis, busuk. Lepas tu kepala dia macam mengembang lah, rambut dia besar, rasa besar kepala orang kata. Dia cakap dalam hati, subhanallah, ada benda yang ganggu Arifin. Dia pun masuk mencari Arifin, bilik tidur Arifin. Buka pintu bilik Arifin, dia nampak Arifin sedang baring di atas katil. Dan di atas badan Arifin seekor buruk besar. Boleh dikatakan buruk tu dalam kedudukan mencangkung, duduk di atas tubuh Cikgu Arifin. Dan kepala buruk tu terkena siling rumah besar yang amat. Jadi Cikgu Arifin dah tak mampu nak buat apa. Dia kena tindih dengan makhluk tu. Ayah saya, Cikgu Ali, dia tak ada apa-apa barang kat tangan dia, hanya satu saja, ayat Al-Quran yang dia sedang mengaji tadi tu pun. Okay, dia bawa sekali dalam hati dia dan lidah dia tu, basahkan lidah dia dengan ayat Al-Quran. Dia berlawan dengan makhluk tu. Beberapa surah yang dibaca, termasuk surah Bismillah 5, Ayatul Kursi dan 3 Kun. Makhluk itu kepanasan, akhirnya melompat pecah dinding dan juga atap rumah tu. Dia lari keluar. Ayah saya kejar dia. Waktu ini orang kampung kat sekeliling kampung kecoh nampak cikgu muda sedang mengejar beruk gergasi. Pada waktu tu di raut tu memang kecoh lah. Dan pada waktu dia tengah mengejar tu, buruk tu masih lagi melawan tau. Dia melawan. Tunjukkan taring dia, melawan dengan ayah saya. Ayah saya ni bukan orang kata, pada waktu tu dia sudah pun tamat perguruan silat dia. Dia tak takut dengan benda tu. Sebab dia yakin dengan air semayang dia ada lagi, dengan semangat yang orang kata lepas baca Al-Quran tu, dia berlawan dengan benda tu. Ini berlaku di raut yang kecoh, satu raut Pahang, dekat dengan kampung Temau, kampung mak saya. Arwah ayah saya bertembung dengan hantu raya tu. Dan hantu raya tu akhirnya kecundang kerana tidak mampu untuk melawan ayat Quran. Jin itu dia digelarkan oleh ayah saya sendiri. Dia tak panggil hantu raya, dia panggil jin hitam. Dia kata jin hitam tu lari melompat daripada pokok ke pokok sampai masuk dalam hutan dan terus hilang macam tu. Itu yang berlaku di Raut Pahang. Pada waktu kejadian tu memang orang kampung dah tahu itulah hantu raya. Orang kampung dah sedia maklum. Seandainya apa-apa yang berlaku, dia tak mampu. Orang kampung memang tak berani, kerana benda ini sudah pecah rumah dia orang, makan nasi dia orang, lauk dia orang, periuk belanga tunggal-langgang. Dia adalah sejenis jin yang mampu orang kata boleh menyentuh kita dan boleh mengapa-apakan kita. Nak kata buruk besar pada zaman tu, takkanlah buruk besar 10 kaki ketinggian dia. And then bulu dia lebat dan tangan dia macam manusia berketinggian 10 kaki. Waktu itu orang kampung memang menjulang nama Cikgu Ali. Dia orang sendiri nampak kejadian tu. Cikgu muda dari Terengganu bersilat berlawan dengan hantu raya tu. Kecoh juga pada tahun 1960-an. Saya ingat lagi. Dia cerita pada saya.
Dan pada waktu itulah orang kata nama dia melonjak naik di raut. Cikgu Arifin yang cakap besar pada awalnya tu, yang kena tindih dengan apa hantu raya tu, dia terpaksa orang kata keluar dari raut.